Salam sejahtera buat semua. Apa khabar murid-murid cikgu hari ini? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat sentiasa. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan berkongsi karangan jenis autobiografi kepada kamu semua. Diharap kamu dapat membuat catatan tentang perkongsian cikgu pada kali ini. Baik, jom kita bersama Cikgu Azzi untuk berkongsi tentang karangan jenis autobiografi. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu meneruskan perkongsian ini, cikgu ingin tanya kamu, siapakah yang tahu apa itu karangan jenis autobiografi? Ya, aku sehelai baju. Okey, selain itu, aku sebiji bola. Aku sebuah buku. Wah, bagus. Baik, tetapi apa yang kamu sebutkan tadi itu ialah tajuk karangan autobiografi. Walau bagaimanapun, cikgu amat suka dengan respon yang diberikan oleh kamu. Okey, cikgu akan terangkan kepada kamu apa itu karangan autobiografi. Baik, karangan autobiografi ini ialah karangan tentang riwayat benda, sama ada benda hidup ataupun benda tak hidup. Okey, contoh komputer, jam tangan, bunga, pokok kelapa dan sebagainya. Okey, selain itu, apabila kita mahu menulis karangan autobiografi ini, kita perlu membayangkan diri kita sebagai benda hidup atau benda tidak hidup itu tadi. Okey? Jelas dengan penerangan cikgu? Jadi, pada hari ini, cikgu akan tunjukkan cara yang paling mudah untuk kita hasilkan karangan autobiografi. Okey murid-murid, cikgu harap kamu dapat melihat slide cikgu ini dan kamu lihat kerangka. Okey, cikgu berikan kamu kerangka dan ada tempat kosong untuk kamu isikan. Okey murid-murid, ini merupakan salah satu cara untuk kita membuat karangan autobiografi. Okey, cara ini dipanggil sebagai karangan pasang siap. Okey, pasang siap. Kenapa dipanggil pasang siap? Kerana sudah diberikan ayat di setiap perenggan, cuma kamu perlu mengisi beberapa tempat kosong. Okey, kita lihat pula bagaimana untuk mengisi tempat kosong tersebut. Baiklah, jika kamu diberi soalan untuk membuat karangan jenis autobiografi, okey, kamu mesti faham arahan tersebut. Baiklah, kita lihat kerangka yang pertama. Okey, perenggan yang pertama. Aku, okey, tempat kosong. Aku dilahirkan di sebuah kilang yang besar. Setelah siap dibuat,
aku dihantar ke sebuah tempat kosong. Baik, dalam perenggan pertama, kamu perlu isi 2 tempat kosong. Bagaimana untuk mengisi tempat kosong itu? Ya, betul. Bergantung kepada tajuk karangan autobiografi. Okey, nanti kita akan sama-sama isikan tempat kosong karangan ini. Baiklah murid-murid, kamu boleh lihat tajuk di atas itu? Ya, tajuknya ialah tulis sebuah karangan autobiografi yang bertajuk Aku Sepasang Kasut. Aku Sepasang Kasut. Baik murid-murid, kita lihat di sini bahawa tempat kosong tadi telah diisi dengan jawapan dan cikgu warnakan dengan warna merah. Okey, cikgu akan bacakan karangan ini. Tajuknya ialah Aku Sepasang Kasut. Baik, perenggan pertama iaitu pendahuluan. Aku sepasang kasut. Aku dilahirkan di sebuah kilang yang besar. Setelah siap dibuat, aku dihantar ke sebuah kedai kasut. Okey. Perenggan yang kedua. Namaku Adidas. Aku dipamerkan di atas rak kaca. Aku berkenalan dengan Puma, Nike, Asics dan Mizuno. Okey, cikgu teruskan dengan perenggan yang ketiga. Pada suatu hari, seorang lelaki datang ke kedai kasut itu. Dia hendak membeli kasut sukan. Dia berjalan sambil melihat kami. Dia membelek-belek badan aku. Dia membuat keputusan untuk membeli aku. Okey, seterusnya perenggan yang keempat. Tuan aku bernama Haziq. Dia seorang yang bertanggungjawab dan baik hati. Dia menggunakan aku untuk bersukan dan berjoging. Okey, perenggan yang kelima. Haziq menjaga aku bagai menatang minyak yang penuh. Jika aku kotor, dia akan mencuci badan aku. Dan seterusnya, penutup atau perenggan yang keenam. Aku bersyukur kerana mempunyai tuan yang baik seperti Haziq. Aku berharap agar dapat berkhidmat kepada tuan aku sehingga akhir hayatku. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat faham bagaimana untuk menggunakan karangan pasang siap ini untuk membina karangan autobiografi. Jelas? Okey, untuk menguji kefahaman kamu, cikgu akan berikan satu soalan untuk kamu bina karangan autobiografi. Baik, soalan tersebut ialah tulis sebuah karangan autobiografi yang bertajuk Aku Seutas Jam Tangan. Baik, kita lihat dua karangan di sini, iaitu karangan Aku Sepasang Kasut dan Aku Seutas Jam Tangan. Okey, cikgu buat dua karangan di sini supaya kamu dapat lihat dan lebih faham
bagaimana nak gunakan karangan pasang siap ini. Yang akan cikgu jelaskan di sini ialah tulisan ataupun perkataan yang berwarna merah. Okey? Kamu lihat karangan yang pertama. Okey, ayat yang pertama ditulis sepasang kasut. Karangan yang kedua, seutas jam tangan. Baik, bermaksud kamu perlu isi tempat kosong itu mengikut tajuk autobiografi yang diberikan kepada kamu. Jelas? Baik, seterusnya. Okey. Dihantar ke sebuah kedai kasut. Sebab apa? Sebab tadi sepasang kasut. Jadi, bila seutas jam tangan, perlu dihantar ke kedai jam. Okey, di sinilah kamu perlu berfikir untuk menjana idea, memikirkan jawapan yang logik. Okey, kita lihat dulu pula perenggan yang kedua. Okey, namaku Adidas. Ya, kerana Adidas itu nama sejenis kasut. Manakala untuk jam pula ada jenama Rolex. Okey? Baik. Kita lihat. Aku dipamerkan di atas rak kaca. Biasanya kasut dipamerkan ataupun semasa kamu pergi kedai kasut, kamu akan lihat kasut itu diletakkan di atas rak kaca. Okey, tetapi jam tangan akan diletakkan di dalam almari kaca. Okey, yang seterusnya. Aku berkenalan dengan Puma, Nike, Asics dan Mizuno. Okey, itu ialah nama-nama kasut. Okey, jadi itulah kawan-kawan kamu. Okey? Dan tengok pula untuk jam tangan. Jam tangan ada jenama Puma, ada jenama Citizen, Bonia dan Fossil. Ataupun kamu boleh tulis apa sahaja jenama atau nama yang sesuai. Okey, seterusnya perenggan yang ketiga. Baik, pada perenggan ketiga ini kita boleh menceritakan yang kasut itu atau jam tangan itu akan dibeli oleh seseorang. Baik, kita lihat perenggan yang ketiga ini. Pada suatu hari, seorang lelaki datang ke kedai kasut itu. Baik, perkataan yang berwarna merah di situ ialah lelaki kedai kasut. Dan kita lihat pula karangan seutas jam tangan. Pada suatu hari, seorang wanita datang ke kedai jam itu. Okey. Lihat perkataan yang berwarna merah, wanita kedai jam. Bermaksud lelaki ditukar menjadi wanita. Kedai kasut ditukar menjadi kedai jam. Okey? Ataupun di sini kamu boleh guna lagi. Selain wanita, kamu boleh guna pemuda. Okey? Seorang kanak-kanak lelaki bersama ibunya pun boleh. Mengikut kreativiti kamu. Okey? Yang penting mesti tepat. Okey, seterusnya. Dia hendak membeli kasut sukan. Okey, yang di sebelahnya, dia hendak membeli jam tangan. Okey, tengok kasut sukan ditukar menjadi jam tangan. Dan ayat yang seterusnya
tidak ada apa-apa perubahan. Jadi, kamu hanya perlu saling sahaja. Okey? Dia berjalan sambil melihat kami. Dia membelek-belek badan aku. Dia membuat keputusan untuk membeli aku. Okey, dan karangan yang kedua juga sama. Jelas setakat ini? Boleh faham? Okey, baik. Kalau faham, kalau jelas, cikgu akan teruskan lagi. Baik, perenggan yang kelima, kita akan tulis tentang bagaimana tuan aku menjaga aku. Baik, lihat di sini. Haziq menjaga aku bagai menatang minyak yang penuh. Jika aku kotor, dia akan mencuci badan aku. Okey, manakala untuk seutas jam tangan, kita lihat bagaimana ditulis. Sofia menjaga aku bagai menatang minyak yang penuh. Jika aku sakit, dia akan merawatku. Okey, baik. Kalau untuk kasut tadi, jika kotor, dia akan dicuci. Tapi jika untuk jam, okey, sakit bermaksud mungkin rosak. Okey, dia akan merawatku. Okey, atau menghantar ke kedai jam untuk dibaiki. Okey, akhir sekali untuk penutup. Okey, biasanya untuk penutup kita akan tulis perasaan sama ada gembira ataupun sedih. Okey. Di sini ditulis tentang perasaan gembira. Okey. Cikgu akan bacakan. Aku bersyukur kerana mempunyai tuan yang baik seperti Haziq. Aku berharap agar dapat berkhidmat kepada tuan aku sehingga akhir hayatku. Okey, begitu juga dengan perenggan yang terakhir bagi karangan aku seutas jam. Cuma yang perlu kamu tukar hanyalah nama pemilik jam itu. Jelas? Okey, baiklah murid-murid. Cikgu berharap kamu semua dapat faham dan dapat membuat karangan autobiografi dengan lebih baik. Jadi, setakat ini sahaja perkongsian cikgu pada kali ini dan kita akan jumpa lagi di sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.